السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembahasan berkenaan dengan Muqaddimatus Syarih, yang mana punca ataupun ba'ith dia buat kita itu kerana diminta oleh para mubtadi'in, orang yang baru belajar dalam ilmu mantiq, terutama dalam matan As-Sulam Al-Munawwaraq ataupun dia panggil As-Sulam Al-Murawnaq, untuk dia tahu lebih mudah lagi. Dia al-mubtadi'in di situ bukan bermakna baru belajar dah. Okey, al-mubtadi'in kalau tengok dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathul Qarib syarah matan Abi Syuja', dia kata apa? Mubtadi'in ni dia tidak boleh taswir masalah. Dia tidak boleh taswir masalah. Maknanya apa? Dia bukan baru belajar dah. Dia bukannya takrif bagi baru belajar dah. Dia takrif bagi tidak boleh seseorang itu mentaswirkan suatu masalah. Kalau mutawassit boleh taswir masalah, tak tahu dalil, tak tahu iqamatid dalil. Kalau muntahi baru tahu iqamatid dalil. Jadi mubtadi ni ialah orang yang tak boleh nak taswir masalah. Jadi kalau orang yang mengaji lama dah, mengaji 8 tahun dah, mengaji 10 tahun dah, tapi mantik tak boleh nak taswir lagi masalah, contohnya sulam tak boleh lagi nak taswir masalah, contohnya, maka dia panggil sebagai mubtadi'in. Dia panggil sebagai apa? Sebagai mubtadi'in walaupun sudah lama belajar. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh taswir masalah. Tambah-tambahlah min babil aula iqamatud dalil. Tu. Jadi dia tidak tertakluk kepada baru belajar dah. Kalau dah belajar berbelah tahun sekalipun tapi tidak nak boleh taswir masalah tamantik itu, dia tetap dipanggil mubtadi'in. Habis. Hari masuk kita wa qala Syekhun Nazim rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Imam Al-Syekh siapa dah? Al-Imam Al-Syekh Abi Zaid Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghir Al-Akhdari rahimahullahu taala anhu wa ardah. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijab min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha mukashifah. Jadi kita ngaji syarah matan ni, kita akan syarah secara matan, kemudian secara syarah dia sendiri. Jadi kata musannif bismillahirrahmanirrahim, sudah terang dalam minggu lepas sudah tu muqaddimatun. Kalau siapa ada kitab muqaddimatun, muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Kalau tak ada Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Alhamdulillahilladzi qad akhraja, tu dia panggil asy-syatrul awwal. Tu dia arul asy-syatrul awwal. Nataijal fikri li arbabil hijab, dia panggil asy-syatrul tsani. Asy-syatru ats-tsani. Ataupun dia panggil asy-syatrul awwal tadi sebagai sadrul bait. Itu yang kita kata dulu tu, sadrul bait, depan bait.
Kemudian yang kedua nata ijal fikri ila akhirih itu dia panggil ajzul bait. Dia panggil ajzul bait. Jadi gabungan antara syatrul awal dengan syatrul tsani dia panggil satu bait. Dia panggil apa? Satu bait. Tu dia panggil satu bait. Itu dia panggil gabungan antara syatrul awal dengan syatrul tsani dia panggil satu bait. Okey. Jadi ini adalah majaz. Ini adalah bahar rajas. Bahar rajas. Dia panggil apa? Bahar rajas. Jadi ada dua pandangan di dalam ilmu arud. Dia kata macam mana nak kira satu bait? Ada yang kata satu bait itu ialah alhamdulillahilladzi qad akhraja, satu. Nata ijal fikri li arbabil hija, dua. Itu pandangan dhaif. Pandangan yang sahih ialah dua itu satu bait. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija, itu satu. Okey. Habis tu arud. Okey. Dia kadang-kadang kalau dalam syair ni kalau ada huruf belakang sama, bukan huruf kalimah tu. Contoh alhamdulillahilladzi qad akhraja. Nataijal fikri gara-gara akhraja juga contohnya. Akhraja juga contohnya. Syatrul awal akhirnya dengan akhraja, syatrul tsani akhirnya dengan akhraja. Mana-manalah yang mana kalimah tu sama, maka tu dipanggil boleh jadi ita. Dia panggil istilah arud. Dia boleh jadi ita. Ita ni ialah atas pandangan kalau kata satu bait itu ialah satu rangkap tu. Alhamdulillahilladzi qad akhraja, satu. Nataijal fikri li arbabil hija, dua. Okey. Jadi bila ada belakang sama, akhraja dia panggil ita. Kalau tidak ada makna yang lain, akhraja pertama dengan akhraja kedua, dua-dua sama makna, dua-dua sama kalimah lafaz dia, maka dia panggil ita. Hak tu dia panggil cacat dalam bahar, cacat dalam syair. Tapi kalau dua-dua tu perkataan sama tapi makna lain-lain, dia tidak panggil sebagai ita. Dia tidak panggil sebagai ita. Ataupun dia itu atas pandangan yang qaul sahih ialah alhamdulillahilladzi qad akhraja, asyatrul awal dengan asyatrul tsani itu adalah satu bait. Bukannya asyatrul awal satu bait, syatrul tsani satu bait, tak. Syatrul awal satu bait, syatrul tsani satu bait. Tu dia panggil satu bait. Bila satu bait walaupun belakangnya sama, akhraja contohnya, ataupun hija contohnya, walaupun dia tidak panggil sebagai ita. Dia tidak panggil sebagai ita. Tu sebab dia satu rangkap bait. Yang nak panggil ita ialah dua bait. Dua bait yang ujungnya sama, kalimah dah sama makna. Tu dia panggil ita. Kecacatan dalam apa? Habis. Bermula segala puji itu mustahak bagi Allah, milik Allah, tertentu bagi Allah. Tu semua lamul ikhtisas, lamu al-istihqaq, lamul ikhtisas, lamul milki. Itulah. Okey, kita dah bahas dulu. Qad akhraja, yang mana Allah Ta'ala itu sungguh telah menzahir ia Allah. Alif tu aliful itlaq dia panggil. Alif tu aliful itlaq, bukan alifut tatniyah untuk menunjukkan dua orang. Aliful itlaq li darurati syi'ri. Aliful itlaq li darurati syi'ri. Alif itlaq semata-mata alif kosong untuk dia itu darurah syi'ri. Jadi Allah Ta'ala yang telah mengeluar ia, telah menzahir ia Allah. Apa dia? Maf'ulun bih. Nataijal fikri. Al-fikri mudhaf ilaih. Buah-buah fikiran. Tu buah-buah fikiran. Natijah fikiran. Okey. Kepada siapa tu? Li arbabil hija. Lam tu ta'aluk kepada akhraja. Keluar tu, zuhir tu bagi al-arbabil hija, bagi segala orang yang mempunyai akal. Al-hija, al-aql, arbab ay al-ahl. Al-ahl, orang-orang yang mempunyai. Al-hija, akal. Jadi Allah Ta'ala telah menzahirkan buah-buah fikiran, natijah, nataij, jamak bagi natijah berfikir untuk orang-orang yang berakal. Okay. Satu, dua. Ini dia panggil. Baik, yang kedua. Syatrul awal dia, wa hatta anhu min sama'il aqli. Syatrul tsani, kulla hijabin min sahabil jahli. Ini bahar rajas. Bahar rajas, mustaf'ilun,
Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dan ini kebanyakan bahar yang digunakan oleh para ulama untuk buat nazam. Kerana bahar rajas ialah bahar yang paling senang nak hafal. Bahar yang paling senang nak hafal. Okey. Jadi nanti insya-Allah kita akan share lah semua bahar yang ada dalam ilmu arud. Ada belah-belah je. Dia baca yang kita share post tulisan tu bacalah. Dia panggil istitrad dia panggil. Tu sambil-sambil video ni sebelum nak pergi kelas yang seterusnya dia ada istitrad dari sudut bayan yang tertentu dan sebagainya yang berkaitan dengan fun kita ni kita akan share lah. Jangan tak baca pula. Tak baca tertinggal. Okey. Wa hatta anhu min sama'il aqli, wa hatta dan menghilang ia Allah daripada mereka itu arbabil hijab. Tu min sama'il aqli, min sama'il aqli ay al aqlu kas sama'i. Dia panggil idhafat musyabbah pada musyabbah bih. Dia panggil apa? Idhafat musyabbah kepada musyabbah bih. Sama'il aqli ay al-aql kas-sama, akal yang seperti langit. Jadi menghilang ia Allah daripada mereka itu arbabil hijab. Tu daripada akal, daripada langit akal, yakni akal yang seumpama langit. Hilang apa? Maf'ulun bih. Kullu hijabin, akan setiap kegelapan ataupun setiap bukan kegelapan, setiap galangan, setiap penghalang, setiap tutupan. Okay? Allah Ta'ala angkat hijab tu. Kita ni bodoh, Allah Ta'ala angkat hijab jadi cerdik. Kita ni ada zulmah dalam kepala otak, dalam hati, susah nak masuk ilmu. Allah Ta'ala tarik jadi masuk dulu. Min sahabil jahli, daripada awan kejahilan, yakni al-jahlu kas-sahabi. Ni pun sama idhafat musyabbah bi kepada musyabbah. Tu min sahabil jahli ay al-jahlu kas-sahabi, iaitu jahil yang seumpama awan. Tu apa jahil seumpama awan? Iaitu wajah syabah dia dari sudut imtina', terhalang, tertutup. Awan menutup langit, begitu juga kejahilan menutup nur nak masuk dalam hati. Tu. Okey. Habis. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Dia tutup tu, dia buka hijab tu, dia buka hijab sehingga ghayah, hatta lil ghayah, sehingga badat, nyata bagi mereka itu arbabil hijab, nyata apa dia? Fa'il, oleh syumusul ma'rifah, oleh matahari pengenalan, yakni al-ma'rifatu kasyumusi, pengenalan yang diibaratkan seperti matahari. Tu dalam kitab Faridah pun ada syumusul ma'rifah. Okay, matahari pengenalan. Tiga dah idhafat musyabbah bih kepada idhafat musyabbah kepada musyabbah bih. Satu sama il aqli, sahabil jahli, syumusul ma'rifah. Tu dia panggil hebatlah baik ni. Okay, boleh idhafat musyabbah, musyabbah bi, ada usul-usul yang balaghah dan sebagainya. Nanti dia terang dalam syarah. Ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Tu melihat oleh mereka itu arbabil hijab, mukhaddaratiha maf'ulun bih. Mukhaddaratiha, mukhaddarat ni mukhaddaratiha mukhaddaratil ma'rifah. Mukhaddaratiha mukhaddaratil ma'rifah. Mukhaddarat ni ibarat pengantin-pengantin yang ditabirkan dia kan pengantin tu. Jadi arbabil hijab melihat makrifah, pengenalan yang ditabirkan, yang ditutupkan. Munkashifah, hal keadaan nyata. Tu munkashifah, hal keadaan nyata. Dia nampak itu benda yang tertutup, benda yang telah ditabirkan, dia nampak secara jelas hal keadaan nyata. Seperti pengantin-pengantin yang ditabirkan, dia ditabir. Tabir sama ada tabir di sebalik tabir, dia tak pakai tabir pun, dia tak pakai niqab, dia pakai dia duduk di sebalik tabir, ataupun dia pakai niqab dan juga purda dan sebagainya, itu tabir untuk diri dia. Sekira-kira kalau malam pertama tutup laki buka, terkejut. Tok Guru buat misalan, kalau orang tak pernah tengok perempuan, tiba-tiba malam pertama tengok perempuan, terkejut dia. Gitu.
Sebab apa? Sebab baru nampak. Itu dia panggil mukhaddarat. Pengantin-pengantin yang ditabirkan dibuka. Nyata. Habis itu matan. Wa qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Kata syarih rahimahullah, aqulu fi hadha asy-syarhi. Aqulu fi hadha asy-syarhi. Telah berkata ia oleh aku pada ini syarah. Alhamdu lughatan boleh i'rab macam-macam. Idza sahha al-i'rab sahha al-ma'na. Lughatan boleh dengan kata mansub bi naz'il khafid. Kita dah belajar dulu dalam bab terakhir, bab jurumiyah, al-makhfudat. Ada di situ, ada makhfudat ialah mansub secara majazi. Mansubat ialah mansub secara hakiki. Makhfudat boleh mansub secara majazi bila dihazahkan harah jar dihazahkan, dia jadi mansub, dia panggil mansub bi naz'il khafid, atau dia panggil mansub bi hadfil khafid, mansub dengan dihazahkan benda yang menjarkan dia. Tu okey. Jadi lughatan boleh i'rab ai fi lughatin ataupun fil lughati, pada lughah, maka dibuang fi jadi lughatan. Bila lughatan mansub bi naz'il khafid. Atau nak jadikan dia itu hal seperti mana yang ditakwilkan oleh al-Imam Syekh Nawawi Al-Badani rahimahullah taala, kitab Tijanud Darawi, lughatan ataupun syar'an ai hala kaunihi syar'iyyan. Ni kita kena tambah takwil. Kita boleh nak buat hal tapi kena takwil. Takwil jadi isi wasah. Hala kaunihi, hala kaunil hamdi itu lughawiyan. Kena tambah ya nisbah, kerana itu dia panggil isim nisbah. Isim nisbah termasuk pada isim wasah. Okey, habis. Dari sudut lughah, al-thana'u bil kalami, bermula puji itu dengan kata-kata, alal mahmudi, atas yang dipuji, bijamili sifatihi, dengan cantik sempurna ataupun cantik sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Bijamili sifatihi ai batu basababiyah, ai bisababi sifatihil jamilah. Jamili sifatihi sepatutnya sifat al-jamilah, dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Sifat dia jamil, mausuf dia sifat. Sifat-sifat yang jamil. Tapi di idhafat dia panggil idhafah sifah ila mausufihi. Tu. Jadi bijamili sifatihi ai bisababi sifatihil jamilati wa kamalatihil azimati. Bisababi sifatihil jamilati wa kamalatihil azimati. Tu. Tu dia panggil huraian dia. Okey. Jadi kalau siapa yang mengaji nahwu dulu, macam mana nak tahu khabar dia? Kita kata as-sana'u bil kalami 'ala al-mahmudi bi jamili sifati. Okey. Nak buat khabar mana? Boleh buat dua cara. Kita dulu kajian mengajar kaedah, bagi kaedah dulu. As-sana'u mubtada' bil kalami, tak apalah, bil kalam ba tu. As-sana'u bil kalami ai as-sana'u thabitun au kainun bil kalami. Batu muta'allaq yang mahdhuf, kena bagi tahu muta'allaq yang mahdhuf takdirlah sendiri, kainun ka mustaqirrun ka mawdu'un ka ikut kesesuaian. Tu. Ataupun as-sana'u waqi'un bil kalami, terjadi pada kalam. Alal mahmudi, alal mahmudi, yang mana kalam itu pula? Alal mahmudi, kainun alal mahmudi, yang jadi ia sana yang waqi' fil kalam itu ke atas yang dipuji, bijamili sifati. Jadi alal mahmudi bijamili sifati, ada zara, ada jar majrur dua. Jadi kalau ikut kaedahnya, sama ada kita nak i'rabkan bijamili sifatihi sebagai khabar, dan alal mahmudi itu tak ada mahal, tidak ada mahal, sekadar jar majrur. Ataupun kita nak buat alal mahmudi itu adalah khabar pertama, bijamili sifatihi khabar kedua. Boleh belaka, sah. Okey, sah belaka. Kita dah mengaji kaedah dulu jurumnya.
Siapa tahu tu settle. Wa urfan, atah baik kata lughatan. Wa urfan ay istilahan. Dari sudut uruf, yakni uruf ahli mantiq, istilah ahli mantiq. Apa dia? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Tu. Wa urfan fi'lun merupakan satu fi'il yang mana fi'lun isim am, bila selepas dia adalah fi'il, maka fi'il itu jadi jumlah sifat bagi isim tersebut. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil munhimi. Yumbi'u yang terbina ataupun terberi faham, an ta'zimil mun'imi daripada menta'zimkan, membesarkan yang pemberi nikmat, iaitu Allah, bisababi in'amihi in'abil mun'im, dengan sebab pemberian nikmatnya, nikmat mun'im, alal hamidi, atas orang yang puji, au ghairihi ghairil hamidi, ataupun selainnya, selain daripada hamid. Okey. Jadi dikata apa? Dari sudut istilah, alhamdu tu adalah satu perbuatan yang terbina ia perbuatan, ataupun diberi faham ia perbuatan, an berkenaan ta'zim, membesarkan, mun'im iaitu Allah, dengan sebab pemberian nikmatnya Allah mun'im atas orang yang puji, sama ada atas orang yang puji ataupun kepada orang lain. Okey, tu kita mudah-mudah tu kita takdir. Takdir. Fi'lun yumbi'u an ta'zim ay fi'lun yumbi'u thabitun an ta'zimil mun'imi. Tu. Okey. Tu bisababi in'amihi 'alal hamidi aw ghairihi. Mudah-mudah tu. Okey. Istilahan, dari sudut istilah, satu perbuatan yang menunjukkan perbuatan tersebut menjunjung, membesarkan Allah SWT sebagai pemberi nikmat, sama ada ke atas kita sendiri yang puji ataupun orang lain. Ni makruf dah, tak ada masalah. Tu. Habis. Wasyukru lughatan, dan bermula syukur. Waw tu istinah. Kita bagi dia istinah. Istinah ni ialah ibtida'ul kalam lah. Istinah ni ibtida'ul kalam. Makna selepas waw itu di i'rab sebagai mubtada lah. Wasyukru, dan bermula syukur itu, lughatan ay hala kaunihi lughawiyan, ataupun lughatan ay fil lughati. Huwa adalah ia syukur, khabar. Alhamdu ialah puji, istilahan ay fil istilahi, pada istilah. Pada istilah apa tadi? Iaitu fi'lun yumbi'u an ta'zim ila akhirih itu puji, itu syukur dari sudut loghat. Syukur dari sudut loghat. Tapi kata musannif, ma'a ibdalil hamidi bisyakiri, beserta tukarkan al-hamid tadi pada ta'rif syukur pada istilah, alhamdu pada istilah, kepada syakir lah, sebab ni bab syukur. Tu. Jadi mana-mana perbuatan yang menunjukkan ta'zim kepada Allah Ta'ala yang pemberi nikmat, itu dia panggil syukur pada istilah. Puji pada istilah, syukur pada loghat. Silap. Syukur pada loghat, puji pada istilah. Habis. Tadi? Habis. Tu dari sudut loghat. Wa urfan, dan dari sudut uruf, yakni istilahan. Urfan ay istilahan. Sarful abdi. Tengok, sarful abdi idhafat. Mana tu? Idhafat masdar kepada mana? Kepada fa'il dia. Idhafatu min idhafatil masdar ila fa'ilhi. Sarafa yasraf. Okay, sarful abdi. Idhafat masdar kepada fa'ilnya. Sarful abdi. Rentah hamba, yakni rentahan oleh hamba. Rentah oleh hamba. Tu sarful abdi. Rentah, kawal, kuasai oleh hamba itu. Tu kuasai apa? Maf'ulun bih. Jami'a ma. Idhafah tu. Jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Tu. Jadi sarful rentah
oleh seorang hamba akan sekalian barang. Apa barang? Yakni ni'am. Lah ni in'am, nikmat barang, yakni in'am, segala nikmat an'amallah. Tu dia panggil sebagai ma mausul. Kita jadikan dia ma mausul. Ma ai in'am allazi an'amallah, nikmat yang jadi gitu. Jadi ma mausul lah. Nikmat yang telah mengurniakan, telah memberi nikmat oleh Allah itu, Allahu fa'il bihi, dengan dia, dengan nikmat itu, alaihi, atasnya, atas hamba. Tu atas dia, alaihi, alal abd. Tu. Jadi kita halakan, rentahkan segala anggota kita, khususnya hak 7 ni, ke arah perkara yang mana 7 anggota ini ialah Allah Ta'ala buat dah. Kepada siapa? Kepada mana kita rentahkan anggota itu? Ila ma khuliqa li ajlihi. Tu. Ila mana? Ila ma khuliqa li ajlihi. Kepada barang yang diciptakan dia, kan barang li ajlihi, kerananya. Tu. Kerananya nyama. Ila ma khuliqa li ajlihi, kepada barang yang diciptakan dia barang, kerana barang. Allah Ta'ala cipta tangan kerana apa? Nak bagi dengan tangan ni untuk sedekah, pegang kitab, pegang Quran, pegang tangan isteri dan sebagainya yang halal dari sudut syarak dan perkara-perkara sunat ataupun wajib. Maka itu dia panggil ma khuliqa li ajlihi. Tangan ni diciptakan kerana memang untuk fungsi tangan itu, bukan untuk dia buat maksiat. Maksiat bukan fungsi tangan. Semua anggota kita adalah fungsi dia buat taat semata-mata. Tapi kita pilih jalan maksiat, itu salah kita. Kita pilih jalan maksiat tu salah kita. Tu. Tu istilah, dari sudut istilah syukur. Habis tu. Okey. Wa tahqiqul kalami fil basmalati, dan bermula tahqiq, bermula huraian secara mendalam. Bermula kata-kata huraian secara mendalam. Wa tahqiqul kalami fil basmalati. Tu. Fil basmalati, pada basmalah. Wal hamdalati, pada hamdalah. Wasyukri, pada syukur. Wal madhi, pada madah. Lughatan wa urfan, sama ada secara lughah ataupun istilah. Wan nisbati, apa berkata basmalah belaka tu. Wan nisbati baina thalathati khabar. Tu baru khabar dia. Khabar dia fi risalatina, ai kainun thabitun mustaqirrun fi risalatina. Dia tak semestinya isim nak jadi muta'allaq khabar tu. Tak semesti isim fa'il boleh. Kainun jadi kana fi risalatina, yastaqirru fi risalatina, wa yaqa'u fi risalatina. Jangan-janganlah. Okey. Apa dia kata? Dan bermula tahqiq kalam, iaitu penerangan secara kata-kata yang mendalam tu, pada penerangan basmalah, hamdalah, syukur, madah. Madah ni dia tak urai sini. Madah ini ialah puji juga, tapi puji yang iltirari, atas perbuatan yang iltirari. Kalau alhamdu, kita puji perbuatan yang ikhtiari, yang baik. Kalau al-madhu, kita puji perbuatan yang iltirari. Ya, apa maksud iltirari? Maksudnya dia terpuji dah, tak perlu pada pujian pun dia puji dah. Seperti Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, dia terpuji dah, al-madhu. Al-madhu lagi pula alhamdu. Al-madhu apa dia? Perbuatan dia itu memang terpuji dah, tak perlu kepada pujian orang. Diri Nabi SAW itu terpuji dah. Diri Allah Subhanahu Wa Taala itu terpuji dah. Dia buatlah apa pun terpuji dah. Tak perlu kepada pujian. Tu al-madhu.
Itu Al-Imam Al-Jazari buat satu syair tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil Al-Midhatul Jazariyah. Ni cek lah dalam PDF. Al-Midhatul Jazariyah. Tu. Habis. Okey, tu dia kata penerangan berkenaan basmalah, hamdalah, syukur, madah pada lughah dan uruf, dan nisbah antara tiga-tiga, kaitan antara tiga-tiga tu, basmalah, hamdalah, syukur dan madah itu. Tiga-tiga tu dia sekalikan syukur dengan madah kot, jadi tiga. Okey. Dia tegang secara tahqiq tu pada mana? Kainun tu khabar dia. Jadi fi risalatina itu adalah ta'alluq bagi muta'allaq yang mahdhuf, taqdiru kainun au mustaqirun au waqi'un. Itulah, itu khabar dia. Jadi fi risalatina ni adalah muta'allaq bagi khabar yang mahdhuf. Kalau nak kata fi risalatina khabar boleh tak? Boleh, tapi tak apa nak kena lah. Dia panggil khabar secara majazi ya, hakikat dia muta'allaq ya khabar. Tu. Pada risalah kami, risalah Syekh Ahmad Ad-Damanhuri ni, apa dia? Kashfil Lithami. Kashfi tu badal bagi risalatina. Pada kata tajuk dia Kashfil Lithami an Mukhaddaratil Afhami. Tu tajuk kita yang bahaskan secara detail basmalah, hamdalah, syukur, madah, hamd secara sempurna dan kaitan antara kesemua yang tersebut. Habis. Itu muqaddimah dia dalam bab syukur dan alhamdu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wallahu alamun ala dzatil wajibil wujudi, dan bermula Allah. Wallah bermula Allah ay lafzullah, dan bermula lafaz Allah itu khabar. Alamun itu isim alam, ala dzati atas zat yang sifat, al-wajibi yang wajib, al-wujudi yang wajib, yang wujud. Al-wajibi sifat bagi az-zati, ala zat atas zat yang wajib, zat yang bersifat wujud. Wajibil wujud, kadang-kadang ada yang diidhafat, ada setengah idhafat wajibil wujud. Ada setengah idhafat wajibil wujud. Ni dia buat bagi sifat. Dia buat bagi sifat. Dia buat bagi sifat. Kau ada nuskah lain? Tengok sekejap. Betul lah. Dia buat bagi sifat. Setengah sifat, setengah sifat. Setengah risalah, setengah kitab, dia panggil wajibil wujud. Alamun ala dhati wajibil wujud. Itu. Kalau al-wajibil wujudi, sifat-sifat lah. Ala dhati atas satu zat, al-wajibi yang wajib, al-wujudi. Kalau dhobit tu al-wujudi lah. Tapi macam muskil ke tu. Wajib yang zat yang wajib yang ada. Cepelek ke? Cepelek ke? Okey. Yang wajib boleh. Tak apalah tu. Nak buat macam mana kan? Wajib boleh wujud. Tak apalah tu. Alamun, iaitu satu alam. Dah Allah Ta'ala isi alam ke? Allah Ta'ala isi alam ke? Dah, bukan makna alam yang kita faham tu. Tu bukan makna alam yang kita faham tu. Tu. Okey. Yang nak kata isi alam Allah Ta'ala, Allah, nama Allah tu, bukan Allah Ta'ala alam. Nama Allah tu, Ismullah. Allah tu dia panggil isim alam. Isim alam. Isi alam apa dia? Isi alam. Isi alam ni ialah satu kata yang menunjukkan khas kepada yang tertentu, terus kepada yang khas kepada yang tertentu. Zaidun khas kepada yang Zaid saja, yang bernama Zaid saja, tak ada hak lain. Muhammad khusus bagi Muhammad saja yang bernama Muhammad, hak lain tak kena. Tu. Jadi dia satu nama isi alam. Tu.
yang mana kita tidak dapat tergambar pada akal oleh tak ada macam. Dia panggil al-wajibil wujud. Kalau mungkin al-wujud, jang. Mustahil wujud lagi jang. Jadi sebab apa dia kaitkan al-wajibil wujud? Sebab apa dia kaitkan al-wajibil wujud? Untuk menguatkan saja bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini satu zat yang kekal, yang mesti ada, yang tidak menerima tiada. Tu. Okey. Tu dia panggil wajib pada akal. Wajib ay wajib aqlan. Al-wajib ay aqlan. Al-wajib ay aqlan, bukannya syara'an, bukannya adatan. Habis. Wa akhraja, dan bermula lafaz akhraja itu. Dia kita kena takdir lafaz, sebab bukan nak akhraja tu. Wa akhraja ay wa lafzu akhraja, dan bermula lafaz akhraja itu kainun sabitun, adalah sabit ia, adalah ia akhraja, lafaz akhraja tu bimakna azhara. Ta'alluq bagi muta'allaq khabar yang mahdhuf, takdiruhu kainun aw thabitun aw mustaqirun bimakna azhara. Akhraja dengan makna jelas ia. Tu jelas ia, menjelaskan ia Allah akan buah-buah fikiran. Habis. Wan nataiju, dan bermula makna lafaz nataiz. Wan nataiju ay wa lafzun nataiji, itu khabar jam'u natijatin, dia itu merupakan jamak bagi natijah. Natijatun, natijatani, nataij. Tu. Wahia, dan bermula dia an-natijah waw istinaf. Waw istinaf, dia panggil waw istinaf bayani. Sebab apa? Jawabun amma yuqal, dia panggil. Ia merupakan jawab bagi barang yang disoal ataupun barang yang dikata. Mana? Bila kita kata wan nataiju jam'u nataiji natijatin. Dah apa benda natijatin tu? Wahia. Dia jawab bagi jawabun amma yuqal ataupun jawabun amma su'al muqaddar. Jawabun amma su'al muqaddar. Tu jawab bagi soalan yang muqaddar, yang ditakdirkan. Wahia, dan bermula dia natijah al-muqaddimatul lazimatu lil muqaddimataini kal alamu. Okey, habis. Wahia, dan bermula dia natijah, ia tu mubtada, khabar al-muqaddimatu, muqaddimah, sifat al-lazimatu, yang lazim ia muqaddimah, lil muqaddimataini, bagi dua muqaddimah, bagi dua apa? Dua muqaddimah. Sepatutnya ada kritikan beberapa lah Hawashi. Sepatutnya musannif sebut, sepatutnya yang bagusnya ialah sebutnya al-qaulul lazim lil muqaddimataini. Sepatutnya disebut al-qaulul lazim fil muqaddimataini ataupun al-qadiyatul lazimatu lil muqaddimataini. Tu dia tak boleh kata muqaddimah. Sebab apa? Sebab muqaddimah itu dinamakan muqaddimah kerana dia ialah juzuk dalil. Kerana dia ialah juzuk dalil. Dia juzuk dalil. Bila kita nak merujuk kepada sebahagian pada dalil, boleh dipanggil muqaddimah. Muqaddimah ada dua, sughra wa kubra. Muqaddimah ataupun dia panggil premis yang pertama, dia panggil muqaddimatus sughra. Premis kedua, muqaddimatul kubra. Yang ketiga, natijatun. Itu dia panggil qiyas basit. Dia panggil apa? Qiyas basit. Itu tak apalah qiyas basit. Kalau qiyas murakkab lebih daripada dua muqaddimah, dia panggil qiyasul murakkab. Itu nantilah. Jadi nataij ni ialah dia panggil bara'atul istihlal. Tak apa lagi. Terang dulu. Muqaddimah yang lazim ia muqaddimah bagi dua muqaddimah. Sepatutnya seeloknya, kata ulama lain, bukan muqaddimah tapi al-qawlu ataupun al-qadiyatu. Sebab muqaddimah ni nak sabit muqaddimah, tidak akan dinamakan muqaddimah melainkan dia itu juzuk daripada dalil. Kalau saya saja nak kata, tu lebih baik dengan ibarat qadiyah atau ibarat al-qawl. Al-qawlul lazim atau al-qadiyatul lazimah. Tu. Okey. Jadi macam mana ni? Syarah salah? Dah, syarah dia panggil tasamuh untuk mubtadi. Ni tak untuk mubtadi.
Kita untuk mubtadi di bahasa apa yang mudah faham, sudahlah. Dia tak kira. Kalau hak yang jenis yang fokus ibarat dah muntahi dah, mutawasit, dia mula kritik lah. Tak sepatutnya gini, sepatutnya gini. Dia tak apalah mubtadi. Gitu. Okay? Bukan kata salah. Tapi sepatutnya gitu. Tu. Habis. Ada cetakan al-qadiyah al-lazimah. Tu hak tu lebih aula lah. Wa huwa min babil aula. Dia kena al-qadiyah al-lazimah. Tak apalah. Fi nuskhatil lah tu. Nuskhah kita ni dia panggil apa nama? Muqaddimah. Ni satu lagi. Tu. Ni pun muqaddimah. Ada qadiyah tu. Qadiyah tu tu aula. Tu aula. Qadiyah ataupun al-qaul. Dua tu. Mana-mana lah yang bukan muqaddimah, yang menunjukkan dia itu ayat. Dia menunjukkan itu ayat. Qadiyah pun boleh, al-qaul boleh, al-ayatu boleh, ikutlah. Tapi kalau muqaddimah, bila sebut muqaddimah, dia sensitif sikit dalam mantik. Kena ingat itu. Bukan maksud salah. Kalau kita kata muqaddimah, tak salah bagi kita, sebab kita dari sudut lughah muqaddimah sudah. Tapi dari sudut istilah mantik, bila sebut muqaddimah, dia satu istilah yang sensitif. Muqaddimah ni menunjukkan dalil. Sedangkan kita nak terang ni bukan dalil. Kita nak terang benda yang melazimi natijah je. Tu. Jadi muqaddimatain, dia ada dua muqaddimah, satu natijah. Muqaddimatain itu dia panggil sebagai tiga benda. Lebih lah. Dia boleh panggil sebagai tiga benda. Satu, dia panggil malzum. Apa? Dia panggil malzum. Yang kedua dipanggil qiyas. Dia panggil qiyas. Muqaddimatain ni, dua muqaddimah. Dia panggil qiyas. Yang ketiga dipanggil dalil. Tu baru dalil. Muqaddimatain tu baru dalil. Okay, baru dalil. Kalau al-muqaddimah al-lazimah, tu al-muqaddimah al-lazimah tu, tu nak pergi kepada natijah. Sebab dia tak adilkan natijah. Natijah tu apa dia? Muqaddimah yang lazim. Dah, bukan muqaddimah yang lazim. Tu qadiyah yang lazim daripada dua muqaddimah itu. Jadi muqaddimatain boleh panggil malzum, dia akan panggil qiyas, dia akan panggil dalil. Okey. Itu dia panggil muqaddimah. Kal alamu hadithun, ai ka qaulika al alamu hadithun. Kena takdir lah. Jadi baca kal alami pula. Kal alamu ai ka qaulika al alamu hadithun. Al alamu itu natijah daripada dua perkara yang muqaddimah. Jadi natijah al-alamu hadithun ini dia boleh panggil empat benda. Dia boleh panggil empat. Yang pertama dia panggil madlul. Tadi dalil, ni madlul. Yang kedua dia boleh panggil maqis. Dia panggil maqis. Muqaddimatain tadi qiyas. Hak ni maqis. Dia panggil maqis. Yang ketiga dipanggil lazim. Tadi malzum, lazim. Tu dia kata, natijah tu dia muqaddimah al-lazimah. Dak. Qadiyah yang lazimah. Sebab natijah tu bukannya susunan juzuk dalil dah. Memang dah dalil lah. Dia panggil madlul. Bukan dalil, dia panggil madlul. Natijah tu bukan dalil tapi madlul. Sedangkan muqaddimah tu untuk dalil. Jadi dia takrifkan natijah sebagai muqaddimah tak berapa lah. Dia panggil istilah mantiknya tak berapa nak tepat lah. Sebab muqaddimah itu dalil. Sedangkan natijah itu bukan dalil tapi madlul. Nak disampaikan kepada benda tu, dia panggil madlul atau mafhum. Tu. Yang keempat dia panggil sebagai natijah lah. Jadi empat benda boleh panggil. Lazim, madlul, maqis, natijah. Itu al-alamu hadithu. Dia panggil apa? Natijah. Yang mana al-alam al-hadithu itu sifat al-lazim. Yang melazimi, yang lazim ia al-alamu hadithu itu. Al-alamu hadithun al-lazimu, yang lazim ia al-alamu hadithu itu, ataupun yang lazim ia qaul. Boleh ke? Yang lazim ia qaul, al-qaul as-sabiq. Mana al-alamul hadithu? Al-alamu hadithun. Yang lazim li qaulina, bagi kata kita. Ni baru qadiyah. Ni baru apa nama? Bukan baqis, bukan naqis, maqisun. Usul fiqh kena mengaji usul fiqh. Mana maqisun, mana maqis alaih, tubik qiyas. Maqisun min qaf yasin. Bukan naqis, bukan maqis, salah belaka.
Apa tadi? Jadi dua muqaddimah. Al-alamu hadithun wa kullu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Tu dia panggil muqaddimah. Muqaddimah sughra dia al-alamu mutaghayyirun. Yang kedua wa kullu mutaghayyirin hadithun, ni dia panggil qiyasun basit, ataupun dia dalam lagi qiyasul iqtirani. Nanti kita jumpa qiyasul basit satu, dan satu lagi nama dia qiyas al-iqtirani. Okey, qiyas al-iqtirani. Dalam Isabuji dia tubik 6 qiyas al-iqtirani. Sini tak ada. Nanti kita cerita lah tu bila sampai bab. Kita ambil kitab Isabuji, Hasyiah al-Hifni ala al-Matla' ala Syarah Isabuji. Jadi bila kita tahu malzum malzum dalil malzum dalil qiyas makis tu, maka dia bagi 3 natijah. Kalaulah dapat dalil mesti dapat madlul. Lazim daripada dapat dalil mesti dapat madlul. Bukan dia panggil kan? Dia panggil kalau dapat dalil mesti dapat madlul. Satu. Dapat dalil, mesti dapat madlul. Yang kedua, kalau dapat kias, dapat hak muqaddimah 2 tu, dapat sempurna, dapatlah makis dia. Ataupun natijah dia. Tu. Apabila dapat kias dia, maka dapatlah natijah dia. 2. Yang ketiga, apabila dapat malzum dia, mesti akan dapat lazim dia. Apabila dapat malzum dia, mesti dapat lazim dia. Apabila dapat malzum dia, mesti dapat lazim dia. Tu. Boleh? 3 lagi sekali. Bila dapat dalil, mesti dapat madlul. Bila dapat qiyas, mesti dapat natijah. Yang ketiga, bila dapat malzum, mesti dapat lazim. Bila dapat malzum, mesti dapat lazim. Habis. Tu nataij. Dan nataij ni ialah bara'atul istihlal bagi nazam dia. Kenapa bara'atul istihlal? Sebab dia itu merujuk kepada nataij, yang mana nataij itu berlaku dalam bab qiyas, dan itu min ahammil bab. Apa dia? Min ahammil bab. Bab yang paling penting, maqasidut tasdiq. Dia bagi maqasid yang pertama, maqasid yang utama dalam ilmu mantiq ialah nak bina qiyas. Tu ya. Maknanya qiyasun mantiqiyun. Qiyasun mantiqiyun ala sahihi bisyurutihi. Ala sahih bisyurutihi. Ini sahih. Sebab kita nanti akan tengok qiyas mujassimah ada, qiyas mu'tazilah ada, yang nanti kita akan cerita bab qiyas nanti, yang mana mereka itu menggunakan qadiyah juga tapi salah. Macam mana salah? Tak kena syarat dia. Tu. Tu nantilah. Jadi nataijah tu dia panggil bara'atul istilah. Sebab apa? Dia asal pada natijah. Natijah apa dia? Natijah bagi qiyas. Yang mana qiyas merupakan salah satu bab yang sangat penting, dan bahkan itu yang paling penting dalam mantik sebenarnya. Sebab apa tak orang kata pula? Sebab apa tak mengaji qiyas ya? Dah kata mantik tu penting bab qiyas ya. Sebab nak faham qiyas kena faham qadiyah dulu. Nak faham qadiyah, kena mengaji syakal pula. Syakal dia, akas dia, tanakut dia, nak bina muqaddimah. Itu dia panggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad mabadi at-tasdiq. Dia panggil mabadi at-tasdiq. Qadiyah tu tanakut, akas, syakal. Hal itu dipanggil mabadi. Bau permulaan untuk tasdiq. Kalau qiyas tu dah maqasidut tasdiq. Nak buat mabadi tasdiq pula perlu kepada takrif. Betul ke tak? Setiap istilah yang digunakan dalam qadiyah tu, setiap alam itu baru, alam tu menatang apa? Baru tu menatang apa? Tahu tak tu yang kan betul? Dia pergi kepada maqasidut tasawur. Dia panggil sebagai ta'rif. Kena tahu ta'rif. Macam mana nak buat ta'rif? Nak tahu ta'rif pula, kena tahu 5 benda ni. Jenis dia apa? Nauk dia apa? Afrad dia apa dia arad khas, apa dia arad am. Dia panggil sebagai apa? Mabadi'ut tasawur. Tu. Nak dapat qiyas direct semua sampai ni, maka kita kena mengaji daripada awal. Nak ngaji ni sebab apa daripada awal tu? Nak dapat qiyas je. Tapi punya payah. Itulah jalan dia. Okey? Tu. Habis. Kat mana dah? Okey, habis. Sikit lagi lah.
Al-fikru. Wal fikru, dan bermula fikir itu khabar harakatun nafsi fil ma'qulati. Al-ma'qulati ni jamak bagi ma'qulun. Al-ma'qulu, al-ma'qulani, al-ma'qulatu. Dan bermula fikir itu iaitu pergerakan nafsi, pergerakan apa nak panggil ya? Harakatun nafsi, pergerakan diri ataupun pergerakan diri, pergerakan tu lah, harakatun nafsi, bergerak. proses pemikiran tu, pergerakan proses pemikiran tu, harakatun nafsi fil ma'qulati, pada segala perkara yang boleh difikir. Okey, dia bagi muqabil dia, wa harakatuha, dan bermula istinah lah tu, wa harakatuha harakatun nafsi, dan bermula pergerakan nafsun, pergerakan nafas ataupun proses pemikiran itu fil mahsusati, pada perkara-perkara yang mahsus, perkara-perkara yang boleh dicerap panca indera, kita duk terbayang dalam akal, tu dia panggil takhilun, dia panggil khayal. Okey, terang sikit. Dia ada 3. 1 al-fikru, 1 al-hadasu, 1 apa tadi? 1 at-takhil. Okey. Al-fikru, fikirlah. Al-hadasu, dia panggil perasan ataupun dia panggil intuisi. Depa dia bahasa, atau dia panggil apa nama bahasa Inggeris, tak ingat nak sebut, tak sebut. Perasaan lah, perasaan. Lagi satu dia panggil hawas ataupun dia panggil takhil, silap. Dia panggil takhir. Takhir ni khayal. Takhir ni khayal. Baik. Al-fikru, dia kata harakatun nafsi fil ma'qulat, bergeraknya suatu tu di dalam kepala tu, okey, fil ma'qulati, pada perkara-perkara yang boleh difikir. Ai qasdan, kena tafsir. Ai qasdan, yakni qasad, untuk bergerakkan, untuk menggerakkan minda untuk berfikir perkara yang boleh difikir. Tu dia panggil fikru. Bil qasdi, kena qasad. Kalau bila qasdin, dia akan jadi hadas. Dia berfikir juga, tapi dalam keadaan tidak ada qasad nak fikir pun, tapi duk fikir. Tu dia panggil al-hadasu, perasan saja. Mana? An-naimu, orang yang tidur. An-nisyan, orang yang lupa. Orang yang lupa. Dia fikir juga, tapi tak ada qasad. Tak ada qasad nak fikir apa. Nak fikir apa tau, tapi dia duk lupa nak fikir sesuatu, nak ingatkan sesuatu, tapi tak tahu nak fikir tu fikir apa. Dia tak ada qasad nak fikir apa. Dia tak ada qasad nak tuju ke arah benda yang nak difikir. Tu. Kalau al-fikru ialah qasad untuk tuju perkara yang difikir, perkara yang ma'qulat sahaja. Perkara yang ma'qulat sahaja, perkara yang boleh difikir sahaja. 2/3 kali 5/1 kali 6/7 sama dengan berapa? Dia fikir. Qasad dah fikir. Qasad nak fikir. Mana jawapannya? Jawapannya apa? Fikir. Al-fikru. Tu beza al-fikru dengan al-hadasu. Al-hadasu bila qasdin, al-fikru qasdin. Bi qasdin. Kalau at-takhil, dia fikir juga, tapi fikir perkara-perkara yang boleh dicerap baca indera. Contoh apa dia? Dia fikir duduk termenung pasal gajah. Menung pasal Gajah tu boleh sentuh tak? Boleh cerak dengan baca indera yang 5 tak? Boleh. Tu dia panggil takhil. Saya saja fikir Laila Majnun ke. Fikir awet dia. Tu takhil dia panggil. Tu takhil. Bukan nak buat keputusan. Kalau fikir nak buat keputusan, tu fikir. Yang ni dia sedang membayangkan benda yang boleh dicerak oleh baca indera, tapi duduk dalam kepala otak, mewujud fi zihn. Fikir. Tu dia panggil takhil. Dia panggil takhil. Dia panggil khayal. Dia panggil apa? Khayal. Okey. Jadi apa dia mahsusat? Harakatuha fil mahsusat. Apa dia mahsusat? Mahsusat 5 lah. Iaitu al-basar. Al-basar lil mubsirat, untuk perkara-perkara yang boleh dilihat. Apa dia? Al-alwanu. Al-alwanu, iaitu warna sahaja. Mata kita ni sebenarnya fungsi dia untuk tengok warna ya. Bukan nak tengok apa sangat. Memang ada barang, tapi warna barang tu mesti nak tengok. Al-alwan khusus. Adapun Allah Ta'ala bukan sekadar mubsirat, bahwa bal mawjudat, bukan setakat warna, bahkan dia tengok suara.
Sebab suara tu mawjud. Kita tak ada tengok suara. Kalau as-sam'u, pendengaran, itu masmu'at. Ai al-aswat faqat. Perkara yang bunyi saja. Kemudian rasa, pekecak lidah. Pekecak lidah, apa dia? Dia punya nak rasa apa? At-tu'um la nihayata laha. At-tu'um la nihayata laha. Sebab ada kata qil, lidah kita ini boleh cerap 9 rasa. 9 rasa. Tapi kalau sahih kata tak, bukan 9 rasa ni, kita kumpul habis semua ni, kata at-tu'um la nihayata laha. Semua jenis rasa yang tak ada kesudahan. Nak rasa lebih daripada 9 boleh. Cuma kita tak rasa lagi. Okey. Apa tadi? Pendengaran, penglihatan, rasa, ni. Kulit. Pensentuh kita boleh rasa panas, sejuk, suam dan sebagainya. Lagi apa ya? Hidung. Hidung yang kelima akhir sekali. Hidung untuk bau benda sahaja. Itu mahsusat. Itu dia mahsusat. Itu dia panggil mahsusat. Tu. Al-mahsusat iaitu kullu ma nudrikuhu bil hawasil khamsi. Kullu ma nudrikuhu, setiap barang yang kita boleh dapat, nudrikuhu bil hawasil khamsi, dengan panca indera yang 5. Wal arbabu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jumpa pula insya-Allah pada esok hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.